Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dengan cikgu. Kali ini untuk mata pelajaran sejarah pula. Oke, penerangan serba ringkas. Untuk sejarah nombor 1, kalau belajar dengan cikgu senang. Rajin-rajin membaca dan menghafal. Okey, rajin membaca dan menghafal. Kena ada minat, baru senang belajar sejarah. Okey. Sejarah adalah mata pelajaran yang susah. Sebab baru kali pertama awak belajar. Okey. Susah kalau malas. Kalau rajin, insya-Allah semua benda jadi senang. Okey. Untuk kali pertama dalam seumur hidup awak, kita akan mula belajar sejarah. Okey. Okey. Nombor 1, paling penting, apa pun jadi, awak kena tahu maksud sejarah. Okey, pengertian sejarah. Okey, awak boleh tengok kat sini. Pengertian sejarah. Ini awak kena hafal. Setiap hari waktu sejarah, setiap kali kelas, saya akan tanya seorang-seorang dulu. Wajib saya akan tanya dulu. Apa maksud sejarah? Okey, tengok dekat sini. Paling senang, banyak tokoh-tokoh yang bagi pengertian atau bermaksud sejarah. Tapi untuk yang awak kena ingat, ni dia. Okay, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau ataupun pada masa dahulu. Okay, sejarah ni dia memang berlaku. Dia memang pernah berlaku. Kalau dia tak pernah berlaku, dia tak akan jadi sejarah. Okay. Kemudian, benda tu dah berlaku. Macam mana kita boleh tahu? Okey, macam mana kita boleh tahu? Contoh, awak pernah dengar dinosaur. Okey, dinosaur memang betul-betul pernah wujud pada zaman-zaman juta-juta tahun dahulu. Tapi macam mana kita boleh tahu? Macam mana saya boleh tahu? Macam mana awak boleh tahu? Macam mana ayah awak semua, keluarga awak semua boleh tahu yang pada zaman dahulu pernah wujud binatang, haiwan yang bernama dinosaur. Okey. Yang tu kita nak belajar. Okey, nombor 1 sekarang ni awak kena ingat dulu. Maksud sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau ataupun pada masa dahulu. Okey. Jadi, ada 2 sumber untuk kita tahu pasal sejarah. Okey, sekarang ni untuk kali ni cikgu nak ajar awak sumber pertama sahaja. Kita sebut sumber primer. Okey. Tengok ni, sumber sejarah dia yang pertama ialah sumber primer. Sumber pertama. Okey, apa itu? Okey, kita tengok. Nombor 1. Tadi nombor 1 awak kena ingat pengertian sejarah. Okey, peristiwa yang benar-benar berlaku. Nombor 2, nanti akan selalu ada soalan. Macam mana kita dapat sumber sejarah? Okey, sumber sejarah tu nombor 1 awak ingat ni, fosil. Okey, awak ingat fosil. Apa itu fosil? Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Okey, apa maksud dia? Contoh, dekat dalam dunia kita ni, ada ramai orang yang kerja dia ialah pengkaji. Kerja dia pengkaji. Apa kerja dia? Mengkaji. Okey, dia mengkaji dengan cara, contoh, dia masuk hutan, dia cari-cari dalam gua. Okey, dia dapat dia korek-korek tanah ataupun cari dalam gua-gua lah selalunya ataupun dalam hutan-hutan sampai dia jumpa apa-apa benda yang dia boleh jumpa untuk mengaitkan benda tu dengan benda yang pernah hidup pada zaman dahulu. Okey, itu nama dia fosil. Okey, kita cuba tengok tajuk berita. Kita cuba tengok berita. Okey, ni cerita pasal fosil. Okey, ini cerita pasal artifak. Okey, tengok fosil. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, tengok. Cerita pasal fosil. Fosil dinosaur spesies teropod yang ditemui di Hulu Terengganu. Okey, tengok. Diorang, pengkaji-pengkaji ni, diorang buat
carian, mengkaji sampai diorang jumpa tengok apa tu. Selain itu selepas berpenat lelah meredah hutan dan mendaki gunung, diorang jumpa fosil dinosaur. Okey. Boleh baca cerita ni tak ni. Beliau berkata fosil yang dianggarkan berusia lebih 200 tahun hingga 65 juta tahun. Okey, dah lama sangat 65 juta tahun tu. Membuktikan wujudnya dinosaur di negeri ini. Okey, apa dia jumpa? Dua fosil gigi. Okey, gigi dinosaur tu. Okey, itu yang dia orang jumpa. Okey. Jadi tak ni. Memakan tumbuhan. Teropod pula dinosaur pemangsa yang memakan daging. Okey. Jadi selepas dia orang jumpa benda ni, membuktikan yang zaman dahulu pernah wujudnya dinosaur, dan dalam cerita ni wujudnya dinosaur di negeri Terengganu. Okey. Membuktikan bahawa wujudnya dinosaur di negeri Terengganu. Okey. Kemudian itu fosil. Okey, sumber yang pertama ialah fosil. Kemudian macam mana sumber sejarah? Yang pertama tu fosil. Yang kedua, macam mana pula orang boleh tahu pasal sejarah sedangkan benda tu dah berlaku dulu. Okey, nombor dua, inilah dia jumpa manuskrip. Okey, ni awak kena ingat, manuskrip ni ialah tulisan tangan manusia pada zaman dahulu. Okey, contoh yang dibagi contoh dalam buku teks, Hikayat Hang Tuah ataupun Sulalatus Salatin. Okey. Ni manuskrip ni maksudnya tulisan tangan. Awak kena ingat tu. Manuskrip maksudnya tulisan tangan. Okey, kita tengok contoh berita pasal manuskrip. Okey, kita tunggu kejap. Okey, tengok ni. Tajuk dia, manuskrip Melayu 383 tahun dulu. Okey, 383 tahun yang dahulu. Okey, apa tajuk manuskrip ni? Judul dia Kejadian Langit dan Bumi. Okey. Ini cerita pasal manuskrip. Maksudnya dalam manuskrip ni orang dulu-dulu dah ada yang menulis. Okey. Dia dah ada yang menulis cerita pasal apa. Tengok tajuk. Okey, jadi kita manuskrip tu, tulisan tangan tu, kita simpan. Sekarang ni banyaknya simpan di muzium-muzium. Okay, membuktikan orang zaman dulu pun dah reti menulis, dah ada buat kitab, dah ada buat buku, dan jadi rujukan untuk orang-orang pada zaman sekarang. Okay, ingat satu fosil, dua manuskrip. Okay, nombor tiga, artifak. Okey, artifak tu apa? Artifak tu ialah hasil ciptaan manusia seperti alat, batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Ini yang diorang masuk dalam hutan ataupun diorang cari dalam gua. Okey, contoh diorang masuk dalam gua, dia cari. Dia gali-gali tanah, dia jumpa cawan. Cawan bukan cawan dekat rumah awak tu. Cawan mungkin buat daripada buluh ke, buat daripada tembikar ke. Cawan tu dah tanam dalam. Okey. Jadi dia jumpa, dia korek, dia cari. Contohnya lepas tu jumpa apa lagi? Contoh dia jumpa senjata, jumpa tombak, jumpa parang. Okey. Itu menunjukkan bahawa dah ada manusia yang pernah duduk dalam gua tu mungkin beratus tahun, mungkin beribu tahun yang dulu. Sebab tu diorang buat keputusan, okey, bahawa gua ni pernah diduduki oleh manusia pada zaman-zaman dahulu, zaman prasejarah. Okey. Itu caranya kita boleh tahu melalui kajian. Okey. Okey, contoh kita tengok berita. Apa yang berita kita jumpa pasal artifak. Okey, tengok. Ini dokumen. Tahu ni. Lebih 100 artifak dianggap berusia 17,000 tahun ditemui di Baling. Baling kat mana? Dekat Kedah. Okey, tengok tu. Apa cerita dia?
100 artifak prasejarah zaman Paleolitik. Okey, zaman Paleolitik ni pun ada dalam tajuk silibus tahun 4, nanti kita akan belajar. Okey, apa dia jumpa? Peralatan batu, pecahan tembikar, okey, kulit siput sungai. Itu yang antara yang diorang jumpa. Okey, jadi diorang akan kutip benda tu, diorang akan hantar untuk buat kajian berapa lama benda tu dah ada dekat situ. Baru itu yang diorang tahu. Dan diorang selalu pada tahu tu diorang tulis dalam buku. Dalam buku itulah yang awak belajar. Dia kata benda ni dah jumpa dalam gua ni pernah ada manusia duduk 17,000 tahun yang lepas, contoh. Okey. Ni gambar-gambar dia. Tengok ni. Penemuan batu nisan lama antara yang ditemui sebagai artifak prasejarah. Contoh dia macam tu. Okey. Ni kulit siput. Siput sedut. Jadi kalau dah ada kulit siput sedut tu, maksudnya orang zaman dulu dah makan kulit siput sedut. So, diorang buat kajian. Dan diorang buat keputusan bahawa orang zaman dulu, apa makanan dia? Zaman dulu tak ada KFC, tak ada McD, tak boleh order-order. Zaman sekarang, zaman awak, telefon, Food Panda datang sampai rumah. Betul? Okay. So, dalam yang awak baca sekarang ni, contohnya buku tulis, orang zaman dulu makan siput sedut. Macam mana? Apa bukti dia makan siput sedut? Inilah. Dia jumpa artifak. Dia jumpa benda ni banyak kulit siput sedut. Maksudnya orang zaman dulu makan kulit siput. Makan siput sedut. Okey? Itu contoh dia. Okey. Itu nombor 3 Nombor 1 kita ulang lagi. Nombor 1 fosil, nombor 2 manuskrip, nombor 3 artifak. Okey, yang terakhir sekali dokumen rasmi. Okey, yang terakhir sekali dokumen rasmi. Dokumen rasmi ni orang zaman dulu juga dia tulis, dia jadikan dokumen, dan dokumen tu rasmi ni maksudnya benda ni boleh pakai. Bukan main tulis-tulis, bukan main tulis surat, main tulis-tulis tak boleh. Okey, contoh dokumen rasmi ni, contoh okey. Awak tahu dulu Malaysia pernah kena jajah dengan Jepun. Contohnya, kemudian Jepun kalah. Lepas tu orang Jepun dia akan tulis surat mengatakan, contohnya apa? Mengatakan mereka dah kalah dan mereka takkan datang Malaysia lagi untuk berperang. Contoh macam tu lah. So, dokumen tu disimpan. Jadi, dokumen tu boleh orang Jepun dah tak boleh datang serang Malaysia lagi. Paling senang contoh macam tu lah. Awak fahamkan tu dulu. Okey. Jadi, yang penting sekali ni untuk awak ingat. Okey, tengok tu. Rajin membaca dan cari sendiri maklumat tentang sejarah. Perlu rajin membaca kalau nak pandai subjek sejarah. Okey, awak kena ingat tu. Subjek sejarah ni awak rajin baca. Awak minat, insya-Allah senang jadi dia. Okey. Okey, kita tunggu kita jumpa dekat sekolah nanti. InsyaAllah saya akan bagi awak minat belajar sejarah. Okey. So, kesimpulan untuk hari ini. Awak kena ingat maksud sejarah. Pengertian sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Nombor 2, macam mana orang boleh tahu pasal sejarah? Daripada sumber pertama ataupun sumber primer. Apa sumber pertama tu? Fosil. Sumber kedua, artifak. Sumber ketiga, manuskrip. Sumber keempat, dokumen rasmi. Awak ingat benda tu. Okey, maksud sejarah dan 4 sumber tu. Sumber pertama, fosil. Kedua, manuskrip. Ketiga, artifak. Keempat, dokumen rasmi. Awak hafal dan ingat benda tu. Okey, nanti cikgu akan bagi nota untuk awak salin dan awak hafal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.